Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Mac bersama saya Khadijah Faisal dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Berikut tajuk utama malam ini. Padah berlagak netizen juruteknik ke tirai besi. Harga bas eksekutif Pantai Timur naik 42%. Seorang juruteknik aplikasi sosial dihukum penjara 6 bulan dan denda RM12,000 selepas mengaku salah kerana membuat hantaran bersifat jelik berkaitan stokin yang bercetak kalimah Allah. Chok Wai Lung sebelum itu mendakwa dia hanya menjadi keyboard warrior dan tidak mengetahui kalimah berkenaan menghina agama Islam. Chok, 34 tahun yang tanpa diwakili peguam membuat pengakuan itu di Mahkamah Session Kuala Lumpur terhadap pertuduhan secara sedar membuat dan memulakan hantaran jelik berkenaan pada 18 Mac lalu. Sebelum dijatuhi hukuman, Chok merayu supaya tidak dipenjara kerana tidak mahu kehilangan kerja. Tertuduh dalam rayuannya berkata, dia tidak sengaja dan tidak tahu perkataan itu sensitif kepada orang lain dan dia juga tidak menyangka perkara itu menjadi besar sehingga boleh menghina agama. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Datin Kalmizah Saleh memohon hukuman berat setimpal dan menjadi pengajaran kepada masyarakat di luar sana. Sebanyak 24 laporan polis dibuat orang ramai berhubung isu ini yang menunjukkan keseriusan hantaran yang dibuat bersifat sensitif kepada penganut agama Islam. Sebelum ini, media melaporkan lelaki itu tampil memohon maaf secara terbuka selepas didakwa menambahkan ketegangan dalam isu penjualan stokin bertulis kalimah Allah di kedai serbaneka itu. Dia membuat permohonan berkenaan dengan dikelilingi sekumpulan lelaki yang mencarinya kerana tidak berpuas hati dengan komennya. Chok mencetuskan kemarahan pengguna maya selepas didakwa mengeluarkan komen meminta orang ramai tidak terlalu sensitif dengan isu itu. Malah didakwa cuba membuat kelakar dengan memuat naik gambar stokin yang memuatkan wajahnya sendiri. Sementara itu, 2 kertas siasatan polis berhubung isu penjualan stokin tertera kalimah Allah sudah selesai dan lengkap. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, ia sudah pun dihantar kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. 2 kertas siasatan itu membabitkan pihak KK Supermart dan syarikat pengedar yang mengimport stokin berkenaan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan. Ada lagi 2 pending kes, iaitu satu lagi yang terakhir dia Seri Gading. Inilah hasil daripada siasatan pasukan kami di kilang tersebut. Kilang Xinjiang Sdn Bhd ya. So 4 report semuanya. Ada lagi 2 pending pertuduhan yang mana kertas siasatan kita dah lengkap. Kita tunggu arahan terakhir dan terkini daripada pihak AGC. Once that been given to us, kita akan maklumlah kepada pihak media apakah arahan daripada pihak AGC. Sementara itu, 2 individu sudah didakwa dan dikenakan hukuman di mahkamah berkaitan isu stoking tertera kalimah Allah itu. Hari ini di Ibu Negara, Chok Wai Lung dipenjara 6 bulan dan denda RM12,000 selepas mengaku bersalah berhubung kes berkenaan. Semalam pula, seorang lelaki di Sabah yang memuat naik komen berbaur penghinaan di Facebook dipenjara 6 bulan dan denda RM15,000. Secara keseluruhan, 143 laporan polis sudah diterima dan 174 saksi sudah diambil. Keterangan termasuk kaki tangan syarikat pengedar, pekerja pasaraya dan pemandu lori. Jemaah Menteri memandang serius isu penjualan stokin kalimah Allah dan mahu tindakan yang tegas diambil berhubung kes berkenaan. Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil berkata, kes itu telah memberi satu persepsi terhadap penghinaan agama dan sensitiviti kaum di negara ini. Jemaah Menteri memandang sangat serius isu ini yang didapati telah mengakibatkan satu persepsi terhadap penghinaan agama dan menyentuh sensitiviti kaum. Dan Jemaah Menteri sebulat suara bersetuju agar tindakan tegas diambil segera.
Jemaah Menteri juga mahu supaya isu ini dapat diselesaikan segera. Dan seperti yang mungkin rakan-rakan media juga telah dimaklumkan, pihak PDRM juga telah membuat beberapa kenyataan termasuk yang terkini. Jadi kita boleh rujuk mengenai tindakan penguatkuasaan. Beliau berkata demikian semasa sidang media pasca Kabinet di Angkasa Puri siang tadi. Mengulas lanjut, MC katanya telah diarah untuk meneliti platform yang ada unsur-unsur penyebaran maklumat salah atau berbentuk hasutan tentang isu berkenaan yang boleh membentuk satu persepsi umum. Kerana tidak berpuas hati dengan ejen penarik kereta yang gagal tunjuk bukti sedang membuat kerja menyebabkan seorang warga MAS mengacu pistol kepada mangsa. Kejadian berlaku di Bandar Tun Hussein On, Ceras selepas ejen berkenaan dan seorang rakannya mahu menarik kereta dinaiki anak perempuan suspek yang didakwa mempunyai tunggakan bayaran pinjaman. Senjata api itu dirampas selepas suspek hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang semalam. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Muhammad Zaid Hassan berkata, kejadian didakwa berlaku pada 10.55 pagi Selasa lepas. Suspek berusia 60 tahun dan bekerja sendiri itu didakwa datang ke lokasi kejadian untuk menghalang tindakan pengadu. Perselisihan faham berlaku berikutan pengadu tidak dapat kemukakan surat bank dan laporan polis berkaitan tunggakan bayaran tersebut. Warga emas itu kemudian didakwa mengeluarkan pistol dari belakang badan dan mengacunya ke arah pengadu. Suspek mengarahkan dia dan rakannya beredar dari lokasi kejadian. Pengadu berusia 34 tahun sempat merakam kejadian itu dan meninggalkan lokasi sebelum membuat laporan polis pada 12.48 tengah malam semalam. Polis mengesahkan suspek mempunyai lesen senjata api yang sah. Suspek turut membuat laporan polis berikutan curiga dengan niat suspek. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dengan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebelum ini tular video berdurasi 10 saat yang memaparkan seorang lelaki memegang pistol dan memberikan isyarat seakan amaran kepada individu yang bekerja sebagai penarik kereta. Ramadan ke-11, 8 keluarga diuji selepas api menjilat 8 rumah 2 tingkat di lorong 16 Kampung Haji Baki, Kuching awal pagi tadi. Tragedi berlaku ketika beberapa keluarga baru sahaja selesai bersahur dan menunggu waktu solat subuh. Ketua Operasi Kebombaan Negeri Sarawak Henry Ardimansyah berkata panggilan kecemasan diterima sekitar 5.22 pagi. 3 jentera dan 2 ambulans EMRS dari Balai Batu Lintang, Tabuan Jaya dan Padungan dengan kekuatan 28 anggota diatur gerak ke lokasi. Sejurus tiba, 8 buah rumah terbakar dengan 4 daripadanya musnah 100%. Kerja-kerja pemadaman dan menghalang api merebak lebih jauh diaktifkan. Kebakaran berjaya dikawal pada jam 6.38 pagi dan kerja-kerja overhaul dijalankan untuk memastikan tiada lagi punca nyalaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa berlaku. Kesemua 40 mangsa berjaya menyelamatkan diri biarpun tinggal sehelai sepinggang. Punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan. Pengusaha bas ekspres di Pantai Timur dijangka menaikkan harga tiket bas eksekutif sebanyak 42%. Ia dari RM44 kepada RM75 untuk perjalanan sehala ke Lembah Kelang. Perkara itu diputuskan menerusi perbincangan membabitkan pengusaha bas di Pantai Timur memandangkan kos operasi yang semakin meningkat dan negeri lain pula sudah lama menaikkan harga. Pengerusi Eksekutif Konsortium E-Mutiara Berhad E-Mutiara Cik Ibrahim Cik Ismail berkata, bas eksekutif bermaksud bas yang mempunyai kerusi 2+1 di setiap barisan, manakala bas ekonomi pula membabitkan kerusi 2+2 di setiap barisan. Bas eksekutif ini maknanya tambang dia itu berbezalah dengan tambang ekonomi. Sekarang ini yang kita ambil ni adalah tambang ekonomi. Walaupun SIG bas 21, tapi tambang adalah tambang rate ekonomi. Jadi dengan kenaikan harga bas, dengan kenaikan alat ganti, mana ramai pengusaha-pengusaha dah tak dapat memberi subsidi lagi kepada pengguna-pengguna yang selama ni mengguna kemudahan bas eksekutif yang SIG 21 tu dengan tambang ekonomi.
Jadi mungkin dalam masa pun kita tak boleh nak bagi tahu lagi sebulan ke 2 bulan ke, tapi benda ni akan terjadi dalam masa terdekat. Sebab kalau sebelah pantai barat sana sudah lama mereka mengenakan tambang eksekutif kepada SIG 21. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan sumbangan zakat kepada anak yatim dan asnaf di pejabatnya di Kota Baru. Tambahnya, pada masa sekarang, pengusaha bas di Pantai Timur mengenakan tambang tiket ekonomi bagi bas kelas eksekutif dan tindakan itu dibuat akibat persaingan yang berlaku sebelum ini. Namun disebabkan kos yang semakin meningkat, menyebabkan pengusaha bas sudah tidak mampu untuk menampung kos operasi dan sepakat untuk menaikkan tambang kepada harga yang ditetapkan oleh agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Dalam pada itu, harga tiket untuk kelas ekonomi juga dijangka meningkat, iaitu untuk perjalanan ke Lembah Kelang dari Kota Baru. Harga yang akan dikenakan RM44 berbanding RM35 buat masa ini. Pusat jagaan kanak-kanak di masjid, ibu bapa tenang bertarawih. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Pahang berjaya menyelamatkan kira-kira 286 kg sisa makanan daripada terbuang setakat 10 Ramadan. Pengarahnya, Syahrudin Hamid, berkata ia satu pencapaian positif berbanding tahun lalu yang hanya mengumpul 200 kg sebulan berpuasa. Pada hasil dapatan kita, sisa makanan yang dihantar ke sini daripada 10 hari kita berpuasa lebih kurang 286 kilogram. Satu pencapaian yang agak menariklah. Sebab tahun lepas sebulan 200, tapi tahun ini baru 10 hari dah benar-benar. Dan kita menjangkakan hasil bajet kita pun akan meningkat pada tahun ini lah, dan kita akan edarkan kepada mereka-mereka lah. Tambah Syahrudin, sisa makanan sejumlah itu akan menghasilkan 180.5 kg baja setelah menggunakan mesin kompos organik. Sisa makanan itu dikumpulkan dari peniaga di Bazar Ramadan Mahkota Square dan orang ramai yang berbuka di Padang Majlis Bandaraya Kuantan MBK 1. Trend untuk sisa makanan punya pembuangan di tapak pelupusan, dan kita melihat ada penurunan kepada 2%. So kalau purata dia lebih kurang 1,300 tan, tapi kalau kita tengok ada penurunan lebih kurang 20%, dia turun. SW Corp Pahang meneruskan 3 program pada tahun ini, iaitu penghasilan baja kompos dari sisa makanan melalui program Kompos at Bazar, program Infak Ramadan melalui program Trash to Cash dan program My Safe Food. Kempen ini usaha sama antara SW Corp Pahang, Majlis Bandaraya Kuantan MBK dan Alam Flora Sdn Bhd Alam Flora. Syahrudin memberitahu usaha ini diharap dapat mengurangkan sisa makanan dari terus dibuang ke dalam tong sampah. My Salam Skim Perubatan Percuma meneruskan kerjasama dengan skuad Hijrah Bubur Lambuk bagi menyedia dan mengagihkan makanan tradisi Ramadan itu. Berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, tim kali ini memilih lokasi pinggir bandar bagi mengekalkan konsep kekampungan dalam menyediakan bubur lambuk berkenaan. Menurut pengarah pembangunan skim My Salam, Muhammad Daniel Adam Janudin, kerja-kerja rewang dimulakan sejak 9 pagi di Padang Balang Gombak yang turut disertai orang kampung dan personaliti TV Al-Hijrah. Selain bubur lambuk, My Salam juga menaja pek keperluan asas untuk diagihkan kepada penduduk setempat yang memerlukan. Hari ini kita ada 50 pek keperluan asas yang diberikan kepada golongan mereka yang memerlukan lah. Sebab majoriti daripada penerima My Salam merupakan golongan Islam lah, Melayu dan Putra. Dan kita pun sedia maklum yang TV Al-Hijrah punya demografik majoritinya terdiri daripada golongan inilah. My Salam merupakan sebuah inisiatif skim takaful perlindungan kesihatan percuma kepada kumpulan sasar terutama B40 atau rakyat miskin menerusi tabung amanah My Salam. Sementara itu, kolaborasi hari ini menghasilkan 800 pek bubur lambuk
dan diagihkan kepada penduduk sekitar selepas selesai solat Jumaat. Masih lagi di bandar tetapi masih lagi mengekalkan konsep-konsep kekampungan. Ya, masih lagi mengekalkan konsep-konsep gotong royong, ya, dan semangat kampung masih lagi ada, nilai-nilai kekampungan masih lagi ada, dan kita nak integratekan kita nak integratekan suasana tu dengan pengedaran bubur lambuk kita pada kali ini. Kalau kita tengok macam tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni kita lebih banyak menyantuni orang-orang di bandar kan, frontliners, pergi di hospital-hospital, balai-balai polis, balai-balai bomber dan sebagainya. Skuad Hijrah Bubur Lambuk akan meneruskan lagi tanggungjawab sosial korporat CSR mereka minggu hadapan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan satu di Arau Perlis. Tenang pada masa sama, selamat. Kemudahan perkhidmatan jagaan di masjid sepanjang Ramadan itu membuatkan ibu bapa dapat menunaikan solat tarawih dengan lebih khusyuk tanpa perlu risau keselamatan anak-anak mereka. Fasiliti itu ada disediakan di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di bawah program Tarbiyatul Aulad. Wartawan Abdul Rahman Kunyu yang ke masjid berkenaan ada laporannya. Masjid Wilayah Kuala Lumpur antara masjid yang menjadi tumpuan keluarga di ibu kota hatta Selangor menunaikan tarawih. Bagi ibu bapa, membawa anak-anak ke masjid adalah pendedahan kepada mereka dalam menunaikan ibadah itu. Namun pada masa sama masih bimbang jika mereka berbuat bising tanpa kawalan dan mengganggu jemaah lain. Sehubungan itu, inisiatif yang disediakan Masjid Wilayah dengan penyediaan ruangan tempat permainan kanak-kanak ini memberi lebih keyakinan kepada ibu bapa untuk menunaikan solat tarawih dengan lebih tenang. Mudah, Alhamdulillah. Sebab senang nak hantar, lepas tu taklah budak-budak lari dekat belakang kan. Lepas tu kat sini pun nampak penjaga dia menjaga kanak-kanak dengan lebih baik. Lepas tu makan minum semua macam terjaga. Diorang pun happy dapat main dengan kawan baru kan. Bagi saya sangat wajar sebab sangat memudahkan ibu bapa. Lepas tu kanak-kanak pun akan lebih seria dapat kawan baru. Lepas tu dekat dalam masjid pun taklah asyik bunyi kanak-kanak berlari kan. Dia mengganggu sikit sebab kadang-kadang kita nak solat dia berjalan ke sana sebab dia dah besar, dia berlari. Kita pun terfikir mana dia pergi, takut dia keluar. So kat sini okey. Dia ada aktiviti kat sini dia buat. Ada mainan, ada aktiviti menulis, melukis pun ada kat sini. Happy lah sebab saya datang daripada Sungai Pecala. Semata-mata nak solat kat sini sebab ada benda ni saya datang sini. Daripada Sungai Pecala. Lepas tu datang sini, drop anak, lepas tu masuk solat. Tadi nak tengok sekejap, lepas tu dia okey, masuk balik. Mudah. Memang mudah, memudahkan. Ruangan kanak-kanak ini dilihat sangat mudah bagi ibu bapa dan diharap banyak lagi masjid dan surau yang mampu menyediakan ruangan seperti ini. Pertama sangat mudahlah. Semua mudah apa yang disediakan oleh pihak masjid. Dari segi penyediaan untuk tempat kanak-kanak bermain sangat mudahlah. Pertama di mana untuk beribadah pada mak ayah, dia boleh membantu dari segi suasana yang tenang. Benda ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Dia sangat praktikal, sangat membantulah. Jadi kalau masjid-masjid ada ruang lebihan tu mungkin di luar beranda macam ni, boleh hadirkan sedikit ruang untuk bacaan ataupun pertama permainan seperti macam inilah. Dia sangat-sangat membantu, sangat baguslah sebenarnya. Sementara itu, tempat ini dipantau penjaga yang berpengalaman dan mampu mengawal kanak-kanak. Menurut salah seorang penjaga, Nur Asyarina Muhammad Basri, bilangan kanak-kanak bertambah setiap hari dan setakat ini ibu bapa memberi kepercayaan kepada mereka. Alhamdulillah, lagipun kat selama ni penjagaan ni dah sediakan berapa tahun kan penjagaan ni. So diorang dah bertahun-tahun datang berterawih, dah percayakan perkhidmatan kami. Cikgu kat sini pun menyediakan dengan perkhidmatan yang baik lah, dengan rapi. So tak ada masalah so far lah. So macam mana feedback parent-parent yang ada? Alhamdulillah semua feedback, anak-anak diorang pun happy. Respon tak ada yang kata yang tak happy lah. That's why diorang hantar pun hari-hari. Hari-hari pun datang terawih. Mudahkan orang lah. Jelasnya lagi, seramai 19 penjaga termasuk 16 petugas di bahagian wanita dan 4 petugas di bahagian lelaki yang menjaga anak-anak di masjid berkenaan. Tambahnya, pada hari biasa akan ada 80 hingga 90 orang kanak-kanak, manakala pada hari Minggu boleh mencecah sehingga 130 kanak-kanak yang berada di pusat jagaan berkenaan. Inisiatif tempat mesra kanak-kanak ini wajar dilakukan di setiap surau dan masjid
yang mengadakan solat sunat tarawih. Perkara ini bukan saja memberikan kemudahan kepada ibu bapa kerana mampu meninggalkan anak mereka di sini, malah memberikan kemudahan juga kepada anak-anak kerana ada ruangan permainan ketika ibu bapa menunaikan solat tarawih. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah, khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Rejim menggila bunuh orang dan binatang. Penduduk Gaza yang melarikan diri dari pertempuran di Hospital Al-Shifa terpaksa berjalan menuju ke selatan. Mereka beramai-ramai berjalan di tepi pantai dalam keadaan sejuk. Sebelum ini, mereka menumpang Hospital Al-Shifa selepas tragedi serangan 7 Oktober. Hospital itu pernah dibedil teruk dan diisytihar sebagai sarang Hamas oleh Israel. Namun sehingga kini, tiada bukti kukuh ditunjukkan kepada dunia. Dan semalam, sekali lagi tentera Israel tampil dengan teori yang sama, maka pembedilan besar-besaran dibuat. Ia menyebabkan pesakit dan orang awam kehilangan tempat tinggal. Menurut penduduk, mereka terpaksa segera meninggalkan Hospital Al-Shifa kerana penembak tepat berada di sekeliling bangunan. القناصات في كل عمارة نحاول نزوغ ونطلع مثلا على الشرق منطقة الشرق ما فيش ممنوع غصب عنك بدك تطلع على الجنوب وهينا طلعنا على الجنوب لا في معنا فراش ولا معنا أكل ولا شرب حالة الله بيعلم فيها يعني كل واحدة اللي جوزها بتدور على جوزها واللي بتدور على ابنها واللي بتدور على امها خطر كله يهود كله يهود محصرين الناس والمرضى لهم يومين ما كلوش زيادة تعبانة Dalam keadaan tergesa-gesa, penduduk meninggalkan Hospital Al-Shifa. Tentera Israel menembak mati 5 penumpang dan penunggang kereta kuda. Tembakan dilepaskan Zionis menerusi drone di kawasan menuju selatan Gaza. Tindakan itu dilihat sengaja dilakukan walaupun mereka mengulangi bahawa Israel hanya menyasarkan Hamas, satu tindakan keji yang dikecam dunia. Israel juga menembak mati kuda tersebut bagi menghalang pergerakan penduduk Gaza lain. Ini membuktikan tentera Israel begitu terdesak untuk menunjukkan mereka hero di mata rakyatnya. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menggesa gencatan senjata di semenanjung Gaza dilaksanakan segera. Kenyataan itu dibuat semasa perjumpaan dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat AS Antony Blinken. Blinken tiba di Kahirah untuk mengadakan perbincangan dengan pegawai Mesir bagi mencapai satu gencatan antara Hamas dan Israel. Perbincangan antara Sisi dan Blinken berkisar mengenai keadaan di semenanjung Gaza dan usaha pengantaraan bagi mencapai satu gencatan senjata dan pertukaran tebusan antara Hamas dan Israel. Pemimpin Mesir itu mengingatkan kesan buruk daripada sebarang serangan darat Israel ke atas bandaraya Rafah dengan lebih daripada 1.4 juta orang melarikan diri ke sana selepas serangan berterusan Israel ke atas semenanjung Gaza. Beliau juga meminta kemasukan bantuan yang mencukupi ke Gaza dan membuka ruang untuk menubuhkan sebuah negara Palestin yang merdeka mengikut sempadan 1967 dengan Baitul Maqdis Timur menjadi ibu negaranya. We also discussed Rafah. We all share concerns. There are more than 1 million people in Rafah, many of whom were displaced from other parts of Gaza. A major ground operation there would mean more civilian deaths. It would worsen the humanitarian crisis. There is a better way to deal with the threat, the ongoing threat posed by Hamas. Menurut kenyataan itu, kedua-dua pihak bersetuju tentang kepentingan mengambil kesemua langkah diperlukan bagi memastikan akses bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza dan menolak sebarang bentuk pengusiran rakyat Palestin daripada tanah mereka.
Kerajaan memutuskan untuk tidak menerima tawaran menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Keputusan itu diumumkan Kementerian Belia dan Sukan KBS selepas semua aspek penganjuran dan implikasi diteliti dalam sidang mesyuarat Jemaah Menteri. Melalui satu kenyataan, KBS berkata Persekutuan Sukan Commonwealth CJF menawarkan 100 juta pound bersamaan lebih 600 juta ringgit untuk penganjuran tamasya sukan itu. Bagaimanapun jelasnya, jumlah berkenaan dijangka tidak mampu menampung kos penganjuran Sukan Commonwealth. Selain itu katanya, kerajaan tidak dapat mengenal pasti impak ekonomi yang mampu dibawa melalui penganjuran Sukan Commonwealth dalam masa suntuk. Jelas KBS, kerajaan mahu memberi fokus kepada pembangunan sukan serta kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Bulan lalu, CJF telah bertemu Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh untuk memberi penerangan mengenai tawaran itu. Pertemuan berkenaan turut dihadiri Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kali terakhir Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth adalah pada 1998. Pengusaha Bumi Putra digalak tembusi pasaran global. Alhamdulillah bertemu kembali. Pengusaha halal Bumi Putra digesa menembusi pasaran ekspor halal global bukan hanya melalui sektor makanan dan minuman F&B tetapi juga dalam sektor lain seperti bahan-bahan, kosmetik dan farmaseutical. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata permintaan bagi produk halal global semakin tinggi dengan pasaran dijangka bernilai $5 trilion Amerika pada 2030 berbanding $3 trilion tahun lalu. Beliau yang juga pengerusi Majlis Halal Malaysia berkata, pengusaha halal Bumi Putra perlu sedar bahawa pasaran halal global adalah sangat besar. Berdasarkan data, pasaran Muslim global setakat 2022 menyumbang 24% kepada populasi dunia iaitu bersamaan dengan 1.9 bilion orang. Menjelang 2030, ia dijangka meningkat kepada 2.2 bilion orang. Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, pengeluar bahan-bahan halal ketika ini 87% dikuasai usahawan bukan Bumi Putra. Oleh itu, beliau menggalakkan usahawan Bumi Putra supaya cakna dan mengambil peluang dan menyertai platform yang disediakan kerajaan untuk mengembangkan perniagaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau juga berkata pihaknya telah mengadakan koordinasi dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk mengeluarkan sijil halal dengan lebih cepat dengan syarat pengusaha memenuhi garis panduan ditetapkan. Katanya berdasarkan data, hanya 3,562 syarikat Bumi Putra mendapatkan penarafan halal berbanding 5,600 bukan Bumi Putra pada 2023. Daripada jumlah keseluruhan itu, 6,857 adalah perusahaan mikro manakala 1,155 perusahaan kecil dan sederhana PKS dan 1,150 syarikat multinasional. Malaysia merupakan peneraju pasaran global dalam industri makanan halal dan menduduki tempat pertama dalam Indeks Ekonomi Islam Global, Global Islamic Economy Index selama 9 tahun berturut-turut. Pada 2022, nilai ekspor halal berjumlah 59.46 bilion ringgit menyumbang 7.4% kepada keluaran dalam negara kasar. Sekian untuk malam ini. Saya Khadijah Faisal dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.